Bismillahirrahmanirrahim. Dalam nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim amma ba'd. Ini bayan Maulana Muhammad Yusuf Sahab kai khususi khutbah. Bayan Maulana Yusuf rahimahullah pada hari Jumaat 2 Zulhijjah 1378 Hijrah. Sama-sama kita share supaya dapat ramai lagi dapat manfaat. InsyaAllah saya akan cuba baca. Mungkin tak dapat tunaikan hak bayan beliau yang begitu tinggi, tapi kita cuba untuk faham. Bermula daripada bayan nombor 1 daripada cetakan kitab yang saya akan bacakan, yang saya dah post tadi di wall Facebook saya. Tanpa melengahkan masa, saya mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह ने इंसानों को दुनिया और आखिरत में कामयाबियों के हुसूल के लिए और नाकामियों से बचने के लिए दीन मरहमत फरमाया है. Ini tuan-tuan yang mulia, Allah Subhanahu wa taala telah anugerahkan kepada manusia agama supaya manusia dapat menghasilkan kejayaan di akhirat dan dapat menjauhi kegagalan di dunia. Din bermakna kul ek muasyarah hai. Agama dengan keseluruhannya adalah satu kehidupan जिसमें मुख्तलिफ तबक़ात के लोग मिलकर ज़िंदगी गुजारते हैं, di mana di dalamnya ada pelbagai tabaqah, pelbagai bahagian, pelbagai jenis syu'bah, yang mana semua manusia hidup bersama-sama di dalamnya. Din khuda ki zat se istifada ka tarika hai. Agama ni adalah cara untuk kita mendapatkan faedah daripada Allah Subhanahu wa taala. वो एक मेहनत को चाहता है dan agama menuntutkan usaha. दीन गैरुल्लाह के वजूद की बुनियाद पर नहीं है, बल्कि खुदा ताला के वजूद के बुनियाद पर है. Agama bukannya berasaskan ghairullah, tetapi agama berasaskan Allah Subhanahu wa taala. गैर की नफ़ी की जाती है और खुदा की ज़ात का इस्बात किया जाता है. Kita menafikan selain Allah dan kita mengisbatkan Allah Subhanahu wa taala. Selain Allah dinafikan dan diisbatkan Allah Subhanahu wa taala. परवरिश, इज़्ज़त, ज़िल्लत देने का ताल्लुक़ गैर से नहीं है, बल्कि खुदा के ज़ात से है. Yang memelihara, pemeliharaan, kemuliaan, penghinaan bukannya bergantung dengan selain Allah, tetapi बल्कि खुदा की ज़ात से है. इसलिए ये रियायत दीन में की गई है कि ये ज़मीन, मकान, रुपये, पैसे का बढ़ जाना बल्कि खुदा के राज़ी करने की रियायत रखी गई है. Semua pemeliharaan, kemuliaan, penghinaan bukannya bergantung kepada selain Allah, tetapi ianya bergantung dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh itulah bumi ini, rumah tempat tinggal kita, harta kekayaan, duit, segala-galanya diminta dibelakangkan dan keredaan Allah Subhanahu wa taala diminta untuk kita mengutamakan. माल को सामने रखकर दीन नहीं दिया गया. Agama tidak diberikan dengan dinilaikan dengan harta. जो लोग यूं देखेंगे किसी सूरत से माल, मुल्क, मकान मिलता है, वो दीन पर नहीं चलेंगे. Kalaulah seorang itu menganggap bahawa dengan agama dia akan mendapatkan harta, kerajaan, rumah, maka dia tidak akan beramal dengan agama. सिर्फ एक बात सामने रखकर दीन दिया गया है. Tapi agama diberikan hanya dengan satu perkara. Agama diberikan dengan meletakkan hanya satu perkara seperti yang disebutkan tadi, iaitu keredaan Allah. पेट भरना, इज़्ज़त देना वगैरह आया खुदा की ज़ात पर मौकूफ़ है या गैर से होगा. Kita kenyang perut, kemuliaan, segala-galanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan selain Allah. La ilaha illallah का मतलब ये है कि खुदा ताला अगर चाहे सारे गैरों की बगैर इज़्ज़त देकर दिखला दें,
Maksud ataupun matlab la ilaha illallah adalah kalaulah Allah mahukan, maka Allah boleh beri kemuliaan tanpa apa-apa sebab. Sirap करके दिखला दें, Allah boleh kenyangkan tanpa apa-apa asbab. और हर एक का वजूद खुदा के देने से कायम है, dan setiap perkara yang wujud ini adalah dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. खुदा के देने से कायम है, setiap perkara yang wujud berdiri hanya sahaja dengan pemberian Allah. जिस वक्त चाहे एक शक्ल सूरत को दूसरे से तब्दील कर दें. Bila-bila Allah kehendak, Allah boleh mengubah, Allah boleh menukar syakal, rupa dan sesuatu perkara itu dengan yang lain. Wujud adam, izzat, zillat किसी पर मौकूफ नहीं बल्कि खुदा के ज़ात पर मौकूफ है. Ada ketidakadaan, kemuliaan, penghinaan tidak bergantung kepada apa-apa kecuali bergantung kepada zat Allah Subhanahu wa taala. Awal tu ghair khuda में कुछ इख्तियार नहीं. Pertama sekali yang kita kena faham bahawa selain daripada Allah tidak memiliki apa-apa ikhtiar. जो इंसान देख रहा है वो कब्जा खुदा में है वल्ला महदूद है. Apa sahaja yang manusia lihat itu dalam genggaman Allah dan tidak ada had, dan itu bukan terhad. Maksudnya keseluruhannya dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah का काम है गैर के वजूद की नफ़ी और अल्लाह की ज़ात में इसबात करना. Kerja la ilaha illallah adalah menafikan selain Allah dan mengisbatkan Allah Subhanahu wa taala. Allah intiha batlana Allahu akbar ka काम है. और bagi tahu bahawa intiha, penghujungnya, tidak ada sesiapa pun kecuali Allah lah yang maha besar. हुकूमत में जो कुछ दिखाई दे रहा है वो ज़ाती नहीं है बल्कि खुदा की ज़ात में मौजूद है. Apa sahaja yang kita lihat dalam kerajaan itu bukannya wujudnya dengan sendirinya, tetapi segala-galanya wujud dengan zat Allah Subhanahu wa taala, dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. लिहाजा ला इलाहा इल्लल्लाह का ये मतलब हुआ कि गैरुल्लाह से रवाबित कायम करने के बजाय तुम खुदा की ज़ात से राब्ता कायम करो. Oleh itu la ilaha illallah maksudnya adalah bukan kamu mengukuhkan hubungan dengan selain Allah, tetapi mengukuhkan ataupun mengadakan hubungan dengan Allah. फिर तुम्हारे लिए ऐसा इंतज़ाम हो जाएगा जो खुदा के रज़ा में है. Maka selepas itu bila mana kita telah membina hubungan dengan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan selesaikan, Allah Subhanahu wa taala akan bereskan segala-galanya mengikut keredaan Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah ki wujud ki nafi bi hai, isbat bi hai. La ilaha illallah menafikan kewujudan dan mengisbatkan juga. isbat भी है कि वजूद का ताल्लुक़ कहाँ से कहाँ नहीं है. कलमा गैरुल्लाह से हमारे रवाबित को तोड़कर खुदा की ज़ात से कायम करता है. La ilaha illallah, dia memutuskan hubungan kepada selain Allah dan dia membina hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Boleh komen kalau suara jelas ataupun tak jelas supaya saya dapat tahu. दुनिया और आखिरत में सरखुरोई का नुस्खा ला इलाहा इल्लल्लाह ने दिया है. La ilaha illallah telah berikan kita cara untuk mendapat kejayaan di dunia dan di akhirat. ज़मीनों, दरियाओं, हवाओं, पहाड़ों के ताबे तुम ना होगे, ये सब तुम्हारे ताबे हो जाएंगे. Bumi ini, sungai-sungai, udara, angin, bukit bukau, bukannya kamu akan mengikut mereka, tetapi mereka akan mengikut kamu. Bersyarti ke rabit sahih ho jaye, dengan syarat hubungan kamu menjadi betul. ज़मींदार को कहा जा रहा है कि ज़मीन से दिली राब्ता रखने के बजाय खुदा से राब्ता कायम कर. Kita memberitahu petani, jangan kamu mencintai tanahmu, mencintai bumi, tetapi binalah hubungan, cintalah Allah, cintalah Tuhan kamu. जिस वक्त ज़मीन में मेहनत को कहा जाए मेहनत करो, और जब छोड़ने को कहा जाए छोड़ दो. Bila diminta kamu berusaha ke atas tanah itu berusahalah, bila diminta untuk tinggalkan tinggalkan. Mulazamat se dili lagao mat rak, jangan kita mencintai pekerjaan kita. Hukum खुदावंदी को पेश नज़र रखते हुए मुलाजमत के सारे मुश्किलें चलेंगे. Dengan kita menjaga segala perintah hukum Allah Subhanahu wa taala, kita bekerja. सिर्फ यूँ देखना पड़ेगा कि असल वो चीज़ें हैं या खुदा की ज़ात है. Tapi kita kena tahu
kita kena lihat adakah itu perkara yang asal ataupun yang asal adalah zat Allah Subhanahu wa taala. जिसने शक्लें बनाई और आइंदा वो इन पर कब्जा रखता है. Zat Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan segala asbab, segala rupa ini, dan dialah yang memiliki, yang berkuasa atas segala-galanya. और जिस वक्त चाहे बदल कर रख दे. Dan bila-bila Allah Subhanahu wa taala mahu, Allah boleh ubahkan segala-galanya. La ilaha illallah ये है कि हमें सिर्फ एक अल्लाह को सामने रखकर चलना है. La ilaha illallah ialah kita hanya letak Allah di depan kita dan kita bergerak. Wujud ke सारे सिलसिले सिर्फ एक ज़ात के इशारे से चल रहे हैं. Setiap apa yang wujud ini semuanya bergerak dengan isyarah Allah Subhanahu wa taala. माओं के पेट में, ज़मीनों के अंदर बीज के उगने वगैरह तक जो हो रहा है वो सिर्फ खुदा की ज़ात के हुक्म से हो रहा है. Dalam perut ibu, di dalam tanah benih di dalam tanah yang tumbuh, segala-galanya yang berlaku adalah dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Hatta ke nabiyon tak kabhi dakhal nahi hai. Sehingga para nabi pun tidak ada apa-apa involvement, mereka tidak ada apa-apa dalam perkara ini. Nabiyon ke हाथों का नाबीनाओं का बीना होना, yang buta menjadi celik dengan mukjizat nabi. Ye mukjizat hai, ini adalah mukjizat. Mukjizat unche hai ya hidayat? Dia kata mukjizat lebih tinggi ataupun hidayat? Ini soalan. Mawdu' nubuwat mukjizat nahi hai. Tujuan kenabian bukan mukjizat, balki mawdu' nubuwat hidayat hai. Bahkan tujuan nubuwat adalah hidayat. Hazrat Isa alaihissalatu wassalam इसलिए नहीं भेजे गए कि वो मुर्दों को जिंदा करके दिखला दे. Allah tidak mengutuskan Nabi Isa alaihissalatu wassalam untuk menghidupkan yang mati, बल्कि वो खुदा के रास्ता दिखलाने आए. Tetapi Allah Subhanahu wa taala, beliau datang, baginda datang untuk menunjuk jalan yang lurus kepada manusia, जो इंसानों को मंजिल मकसूद तक पहुंचा दे, supaya dia sampaikan manusia kepada tujuan mereka. मकसूद यह है कि वो लोगों में मखलूक से नज़र हटाकर खालिक की ज़ात का यकीन पैदा करे. Tujuan adalah untuk mengalihkan pandangan mereka daripada makhluk kepada khalik, kepada yakin kepada zat yang satu. मुआजिज़ात के दलाइल नबूवत से साबित करते हैं मौजू नबूवत खल्क़ खुदा को सीधा रास्ता दिखाना है. Bukan tujuan muajizat itu sebenarnya muajizat, tetapi muajizat hanyalah untuk menyaksikan, untuk memberi saksi kepada kenabian, tetapi tujuan kenabian adalah menunjuk jalan yang betul. Khalqi khuda ko sida rasta dikhana hai, menunjuk jalan yang betul kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Darain ke falah ka rasta dikhana, menunjuk jalan yang membawa kepada kejayaan di dunia dan di akhirat. Darain, dua dunia, di dunia dan di akhirat. लोग आम चीज़ों के हुसूल की तरफ कामज़न हैं. अगर इसी मकसद में उन्होंने अपने अमल को बिगाड़ लिया तो उन्होंने दुनिया की फसाद की सूरत पैदा कर दी. तो manusia sekarang ni sedang menghabiskan masa mereka, tengah menghabiskan segala-galanya untuk menghasilkan kebenaran dunia. Kalaulah mereka telah habiskan kekuatan mereka, amalan mereka dengan tujuan ini, maka mereka telah mengadakan kefasadan, kerosakan di atas muka bumi ini, di dunia ini. Allah Rabbul Izzat फरमाते हैं कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हिदायत तुम्हारे हाथ में नहीं है. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hidayat bukan di tanganmu, Allah ke हाथ में है. Di tangan Allah lah hidayat. वो जिसको चाहेगा hidayat देगा. Dan Allah, siapa yang Allah kehendaki, Allah akan berikan hidayah. Allah Pak ka firman hai, firman Allah, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. ये आयत इस वक्त उतरी जब अबू तालिब हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपनी जान निसार करते थे. Allah turunkan ayat ini ketika Abu Talib dia sanggup memberi nyawa untuk baginda sallallahu alaihi wasallam, bagair iman mar rahe the, dan dia sedang mati dalam keadaan tidak beriman. Abu Talib हुजूर sallallahu alaihi wasallam की तरफ देखता था तो कलमा का ख्याल आता था. Setiap kali Abu Talib mengalih memandang baginda sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan ingat untuk membaca kalimah. Tetapi bila dia, लेकिन दूसरी तरफ अबू जहल वगैरह बैठे हुए थे तो उनका लिहाज करता था. Tapi bila dilihat di sebelah yang lain, maka dia melihat Abu Jahal, maka dia memikir akan apa yang mereka akan fikir tentang dia. आखिर ये कहते हुए जान दे दी कि मैं अब्दुल मुत्तलिब का मजहब पर मरता हूँ.
Sehinggalah dia mati dengan berkata bahawa aku mati di atas mazhab Abdul Muttalib, atas agama Abdul Muttalib. Jo Nabi Akram sallallahu alaihi wasallam हिदायत का सरचश्मा बनकर आए हैं। अगर इनमें भी कुव्वत हिदायत नहीं है बल्कि खुदा का इस मौजू पर कब्ज़ा है। Nabi sallallahu alaihi wasallam yang datang membawa air, mata air hidayah, di tangan Rasulullah pun tidak ada kekuatan ini kecuali ianya bergantung, ianya dalam kuasa Allah Subhanahu wa taala. तो फिर ज़मीन का मौजू ज़मीन नहीं है, oleh itu tujuan bumi ini bukanlah bumi, और गल्ला का मौजू गल्ला नहीं है, dan benih-benih yang tumbuh, biji-bijian yang tumbuh itu bukannya matlamat, syaklen suratnya sab hai, lekin har syakl pe khuda ka kabza hai. Setiap rupa, setiap asbab wujud, tetapi Allah Subhanahu wa taala lah berkuasa ke atas segala rupa ini. और खुदा की ज़ात पर किसी का कब्ज़ा नहीं है, tetapi tidak ada sesiapa pun yang berkuasa ke atas Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa cukup untuk setakat ni hari ini. Ini pun baru satu muka saja, satu dua muka. InsyaAllah kita akan sambung lagi, banyak yang kita boleh belajar daripada bayan Maulana Yusuf ni. Sekadar saya sampaikan, insyaAllah setiap hari kita akan cubalah, kan? Kalau bukan setiap hari pun, bila-bila ada masa. Semoga bermanfaat insyaAllah. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik.